بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه بها قولي يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، اللهم افتح علينا فتوح العارفين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بجودك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mudahkan untuk kita semua jalankan satu kelas tadabbur Al-Quran. Dan Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi sekali untuk kita sudah sampai pada juzuk kelima. Masya Allah, dengan masa yang jalan ini, subhanallah, kita dah sampai juzuk kelima. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan untuk kita sampai khatam Al-Quran biiznillah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wasalna ila qawlihi ta'ala, kita sampai pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Ayat 24 pada surah An-Nisa. Takalamna, kita sudah cakap sebelum ni tentang surah An-Nisa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Sebelum ni tentang hak untuk jaga pada anak yatim, dan juga hak-hak pada miras. Kita kata lalu dengan kita ayat miras, ayat faraid maksudnya, yang tentang faraid. Dan juga cakap juga tentang taubat. Sebelum ni kita ceritakan siapa yang nak rujukkan pada benda ni boleh rujukkan pada video, sebab sangat penting juga benda tu. Barakallahu fikum. Boleh tengok video kelas yang sebelum ni. Kelas yang sebelum ni adalah kira di antara yang penting lah juga. Barakallahu fikum. Dan hari ni insya-Allah kita akan teruskan pada qouli ta'ala wal muhsanatu minan nisa. Supaya kita ikatkan apa yang sebelum ni, sebab dia berkaitan dengan yang sebelum ni, dengan ayat yang sebelumnya. Ayat yang sebelumnya cakap tentang apa? Cakap tentang ma hurrima min alaikum, apa yang haramkan bagi orang kahwin dengannya, seperti mana hurrimat alaikum ummahatukum, orang tak boleh kahwin dengan maknya, atau mak dia betul-betul, ataupun mak yang kita panggil mak dia melalui pada apa, bagi dia susu, contoh dia tak boleh kahwin dengannya. Dan juga wa akhawatukum, adik-beradik, wa ammatukum, dan makcik-makciknya. Semua ini. Kemudian sampai akhir ayat ini. Kemudian ayat wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Sekarang wal muhsanat itu atuf, maknanya dan wal muhsanatu minan nisa'i. Apa maksud pada muhsanat pada nisa? Al muhsanat minan nisa maksud perempuan yang sudah kahwin, yang ada suami. Wal muhsanatu minan nisa yang Islam ataupun bukan Islam. Bila boleh halalkan wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Kecuali selepas habiskan iddah. Seperti mana kita tahu, perempuan lepas suami dia meninggal ataupun dia cerai dengan suami dia, akan ada iddah kan, untuknya ada masa dia tunggu, kemudian ada boleh kahwin kan. Itu masa iddah, kita panggil dalam bahasa Arab, kita panggil iddah. Naam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Naam. Kataba Allah alaihi wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghairu musafihina. Naam. Dan juga halalkan untuk apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala halalkan untuk apa? Untuk orang kahwin selain pada muharramat itu, yang haramkan kahwin dengannya, semua halal. Maksud selain pada yang kita sebut dalam ayat ini dan ayat yang sebelumnya,
semua halal untuk kahwin dengannya. Nah, fa'atuhunna ujurahunna fariidah. Dekat situ adalah cakap juga tentang apa? Tentang mahar. Tentang mahar. Kalau kahwin ada mahar. Dan mahar ini adalah fariidatan fa'atuhunna ujurahunna fariidah. Apa maksud? Maksud dekat situ adalah Allah Subhanahu Wa Taala farkan untuk mahar itu adalah untuk apa? Untuk perempuan. Lizaujat, maknanya untuk isteri-isteri itu adalah fard itu faridah min Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala fard pada bab ini. Inna Allah kana aliman hakima. Wala ism, dan tidak ada masalah pada bab ini untuk pada mahar itu adakah dia banyak ataupun sikit atau mungkin apa panggil perempuan itu ataupun keluarganya. Contoh, dia kata asalnya mahar kena bayar macam tu. Tak apalah bayar kurang. Bayar macam ni. Tanazul, maknanya turunkan mahar itu. Boleh. Ataupun dia kata saya tak nak mahar langsung. Boleh ke macam tu? Boleh. Tapi kena ada muafakat di antara dua-dua. Kena ada muafakat di antara dua-dua. Kalau jadi macam tu, tidak ada masalah pada bab ini. Nah, ayat ini turunkan tentang sabaya utas. Sabaya itu maksudnya adalah wanita-wanita lepas perang dulu, di zaman dulu, orang Islam akan ambil, kita panggil sabaya. Sabaya maksudnya lepas perang, kemudian yang pada keluarga orang tu semua orang Islam akan ambil. Ataupun terbalik, itu panggil sabaya yang orang tangkap. Apabila dah ambil orang itu, perempuan itu, jadi halal bagi untuk orang Islam, orang tawanan. Tawanin. Nah, wallahu a'lam. Okey. Kemudian apabila dah ambil orang itu, dah dia jadi sabaya. Jadi izinkan untuk orang Islam ambil seperti itu. Nah, ayat ini turun apabila sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya tentang orang itu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat harta rampasan. Okey, bagus, alhamdulillah. Nah, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat ini, wal muhsanatu minan nisa. Jadi tak kisahlah orang itu nisa itu muslimat wa ghair muslimat. Dia kena tunggu apa? Kena tunggu iddahnya. Illa ma malakat aymanukum. Naam. Naam. Kemudian ayat yang selepasnya, nah, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ. Ayat yang selepasnya cakap tentang orang yang dia tidak dapat si'ah ataupun maksud dia tidak mampu untuk nak kahwin dengan seorang wanita. Kemudian dia akan ambil apa? Ambil pada imak. Imak maksud dekat situ adalah kita di zaman dulu ada hurra, ada imak. Imak adalah macam hamba. Kalau hurra maknanya dia bukan hamba. Jadi di masa itu siapa yang tak mampu untuk kahwin, ambillah imak. Kenapa? Untuk jaga pada merdeka. Hurra maksudnya adalah merdeka, maksud perempuan yang merdeka. Okey, kemudian Allahumma salli alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Siapa yang tidak mampu untuk nak kahwin dengan orang yang dia bebas ataupun yang dia merdeka, tidak ada, dia bukan hamba, dia kahwinkan dengan perempuan apa panggil
amah ataupun hamba, syaratkan dia mukminah. Syaratkan dia apa? Adalah beriman. Ghair musyrikah, dia tidak musyrik. Wala kitabiyah, dan dia bukan pada kitab. Wallahu a'lamu bihaqiqati imanikum. Dan Allah Subhanahu wa taala tahu hakikat iman kita. Fala ta'bu zawaj, janganlah macam tak nak kahwin, ala saya nak kahwin dengan hamba, tak nak kahwin dengan orang hurrah, yang perempuan yang bebas, yang merdeka. Ini kalau kita nak cakap tentang ayat ini, tentang hamba dan sebagainya, pada tahun 190 tahun 1952, pada tahun itu sudah ada muahadah, ada macam berjanjian dekat seluruh dunia untuk tidak ada lagi apa riq, apa maksud pada riq dekat situ, maknanya orang ambil hamba-hamba. Dah tidak ada itu pada seluruh dunia pada tahun tahun berapa? Tahun 1952. Jadi wal Islam yuqirru dzalik, dan Islam pun kata seperti itu, tidak ada lagi. Jadi macam kita cakap tentang ni kahwin dengan hamba ataupun bukan, itu dulu. Sekarang kita tidak ada seperti ini. Tetapi sekarang kita ada amalkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Siapa yang mampu untuk kahwin, teruskan kahwin. Seperti mana Nabi alaihi wasallam kata, Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Siapa yang mampu untuk kahwin, siapa yang mampu untuk urusan kahwin, hal kahwin, untuk hidupan dan sebagainya, falyatazawwaj. Ini adalah amalkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang di zaman kita ini, banyakkan pada orang, kadang-kadang kita nampak dia apa? Dia kata, yani macam mana nak cakap? Saya tak nak kahwin lah. Saya nak tinggalkan kahwin tu, nak ibadah je, nak taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Ya betul. Banyakkan pada ulama, kadang-kadang yuksir az-zawaj 'ala al-'ilm. Maksudnya dia belajar, dia sambung belajar, dan dia tinggalkan kahwin itu akhir-akhir benda yang dia fikir, ataupun tak kahwin langsung. Ada banyak imam-imam yang buat seperti itu. Tetapi kalau kita nak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kita kena ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tazawwaj. Jadi kita pun kena amalkan dengan sunnah ini. Tetapi dengan apa? Dengan kemampuan. Dengan adalah mampu untuk nak bangunkan. Sambungan pada hadis yang tadi, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Sambungan pada hadis ini, wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shiyam. Dan barang siapa yang dia tidak boleh, tidak mampu untuk nak urutkan pada bab ini, fa 'alaihi bis-shiyam fa innahu lahu wija. Maksud fa 'alaihi bis-shiyam, maka dia puasa untuk apa? Untuk dia selamatkan diri, supaya dia tahan pada perasaan dia dan sebagainya. Walakin, tetapi kita sebagai pada keluarga dan yang ada family, ada anak dan sebagainya, kita kena usaha di zaman kita ini, seperti zaman yang kita nampak sekarang, untuk mudahkan untuk urusan seperti ini. Sebab banyak yang kita nampak sekarang di zaman ini, pada wanita-wanita yang tak kahwin ataupun lambat kahwin, semua atas alasan apa? Dia tak ada rumah, tak ada kereta, tak ada macam-macam, tak ada harta, tak ada simpanan dalam bank. Macam mana? Wa in yakunu fuqara yughnihimullah. Jika dia fakir, Allah Subhanahu wa taala bagi dia rezeki untuk urusan ini.
In ja'akum, seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ja'akum man tarduna khuluquhu wa dinahu fazawwijuhu, atau kama qala. Jika datang padamu orang yang kita dah tengok dia akhlaknya, agamanya okey, akhlaknya okey, fazawwijuhu, maka bagi dia kami. Ini syarat, tetapi sekarang dah terbalik. Jadi syarat apa? Syarat kalau ada macam-macam baru boleh. Kalau tak ada, tak boleh. Benda bagus, keluarga nak jaga pada anaknya, dia nak anaknya selesa, semua okey. Tapi yang tak bagus juga di sama waktu adalah kita menghalangkan ataupun tidak bagi pada wanita ataupun pada lelaki itu untuk teruskan untuk urusan kahwin seperti itu. Sebab apa? Sebab atas alasan tak ada duit. Duit tak cukup ataupun sebagainya. Jika dia sudah mampu, kita teruskan. Dia hanya macam kerja dia tidak stabil sangat, masih lagi dia kerja alhamdulillah, tapi tak 100%, insya-Allah Allah SWT akan buka pintu rezeki untuknya. Sebab apa? Sebab az-zawaj adalah di antara satu pintu-pintu rezeki. Dan kemudian apabila dapat anak, itu pun adalah pintu-pintu rezeki juga. Kadang-kadang orang kahwin tapi dia tak nak anak. Sebab apa? Sebab dia rasa tak mampu. Anak dia datang, pun rezeki dia datang sekali dengannya. Jadi kita pada bab seperti ini, kita usaha untuk apa? Untuk nak mudahkan. Untuk apa? Nak mudahkan. Kenapa? Sebab akibatnya adalah besar, wala'iyazubillah. Akibatnya apa? Akibatnya adalah yang kita nampak di zaman kita ini. Kita tengok kadang-kadang orang belum kahwin lagi sudah jadi macam orang sudah kahwin habis. Wala'iyazubillah. Dia boyfriend ataupun macam-macam ada untuk bab ini. Atas alasan apa? Tak mampu sekarang kahwin, tak boleh nak kahwin. Jadi wala'iyazubillah, akhirnya jadi benda yang munkar, benda yang haram. Disebab apa? Sebab urusan itu adalah terlalu susah ataupun sangat-sangat susah. Lagi menambah lagi pada bab ini, kalau tak jaga pada bab ini, akibatnya pun mungkin besar bagi pada wanita juga ataupun pada lelaki juga. Apa dia? Lambat kahwin, lambat dah berumur, kemudian benda ni jadi kurang. Maksud untuk kahwin tak ada yang minat lagi, wala'iyazubillah. Dan ada juga kemungkinan jadi apa? Jadi ada masalah untuk masa akan datang untuk nak dapat anak ataupun zuriat. Ada kullu rizq min Allah. Semua ini rezeki pada Allah SWT. Kalau Allah takdirkan memang akan dapat. Tetapi juga kita kena usaha pada sebab-sebab. Jadi pada bab ini kita jaga untuk apa? Untuk kita selamat, kita sebagai umat Islam pada bab untuk apa? Untuk bab tidak nampak sesuatu yang mungkar. Tidak nampak sesuatu yang tidak halal. Sebab sekarang al-haram, benda yang haram dah mudah, dah macam-macam ada. Atas nama macam-macam ada. Sekarang di zaman ini macam-macam nampak tentang bab ini yang jadi berlaku di antara lelaki perempuan sebelum kahwin dan sebagainya. Macam-macam sekarang ada di zaman ini. Jadi kita nak jaga pada anak kita, nak jaga pada keluarga kita, kita jaga satu pada tarbiyah, satu lagi kita ajarnya pada sesuatu yang halal dan sesuatu yang haram, dan kita ajarkannya pada An-nas. Memang manusia kita nampak ada peringkat, ni kaya, ni miskin, ni sederhana, memang ada. Tetapi aham syai', benda yang paling penting adalah itu ada akhlak dan Islam. Akhlak dan Islam. Bagi lelaki adalah apabila dia nak kahwin, Nabi SAW qal tunkahul mar' li arba' li jamaliha wa maliha wa nasabiha. Untuk duitnya atau di maliha wa jamaliha, mungkin sebab dia cantik, ini di antara sebab bagi lelaki nak kahwin dengan perempuan. Wa nasabiha, nasabnya. Akhirnya Nabi SAW qal, lepas dah sebut berapa bahagian pada perempuan, dia kata apa? Dia kata fazfar bizatid din taribat yadak. Ambillah orang yang ada agama betul-betul, yang jaga agama. Itu yang penting bagi lelaki.
Itu yang penting bagi lelaki. Sebab apa? Sebab dia kalau dapat isteri yang jaga agama, maknanya dia akan jaga rumahnya, dia akan jaga hartanya, dia akan jaga uh, muruannya dan sebagainya. Semua itu adalah pada fazfar bidati din taribat yadak. Nah, tetapi subhanallah, sekarang orang cari pada sesuatu yang lain pada ni. Dia nak cantik ataupun nak dia ada duit banyak ataupun dia nak pada keturunan yang baik. Nak semua sekali mungkin jarang dapat. Tetapi itu adalah sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala izinkan pada kita untuk dapat. Jadi kita doa Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak salah orang doa untuk dapat isteri yang salihah ataupun dapat suami yang salih. Tapi di sama waktu kena apa? Kena usaha pada keluarga, pada pihak keluarga untuk apa? Untuk nak mudahkan pada urusan seperti ini. Dan ini akibatnya besar. Ini bukan kataan saya, ini saya dengar pada guru-guru saya juga. Banyak pada guru saya nasihat pada bab ini. Jangan kita nak terlalu susahkan pada urusan seperti ini. Sebab apa? Sebab benda ini akan akibatnya besar. Waliyazubillah. Seorang dia ada anak yang baik, memang akhlaknya bagus. Tiba-tiba dia pergi pada jalan yang haram. Waliyazubillah. Kenapa? Dia dah tak boleh tahan. Tak boleh pegang diri betul-betul. Waliyazubillah. Dah ada kawan yang tak baik, bawa dia ke jalan yang mungkar. Waliyazubillah. Jadi pada bab ini, jika kita nak jaga betul-betul, kita usaha pada bab ini. Naam. Dan teruskan pada ayat ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Naam. فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير kawin dengan izin, mesti adalah dengan apa? Dengan biizni ahlihinna, dengan izin, seperti mana kita ada kata wali, kena ada wali dan sebagainya. Naam. Sekarang banyak juga kadang-kadang kita tengok waliyazubillah, keluarga tak terima anak kahwin, kemudian dia pergi mengikut mazhab yang lain, kahwin mengikut mazhab yang lain, apa? Dia kata tanpa wali boleh. Sebab benda ni jadi kenapa? Di antara sebabnya adalah sebab susahkan pada bab ini, waliyazubillah. Benda ni ataupun yang kita tengok sekarang di sini dekat tempat kita di Malaysia, kadang-kadang orang pergi ke luar negara, buat akad nikah dekat luar negara, kemudian datang ke sini. Sudah tunjuk pada keluarga, sudah kita dah kahwin, ini surat. Keluarga terkejut, kenapa buat macam ni, apa? Dah orang tu nak habis pada urusan ini, waliyazubillah. Benda ni kita nak jaga, jaga pada keluarga, kena jaga supaya tak sampai akhirnya akan jadi seperti ini. Nah, fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma 'ala al-muhsanat. Jika pada imak itu dulu dia waliyazubillah, dia buat macam melakukan zina ataupun sebagainya, fa alaihinna nisfu ma 'ala al-muhsanat min al-'azab. Sebelum ni kita ceritakan tentang apa? Tentang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Lupa kalimah ni dalam bahasa Melayu. Naam, jalad maknanya rotan pada orang yang zina waliyazubillah 100 kali kan. Jika muhsan, jika amah adalah dia akan separuh, bukan sampai 100 kali. Dia hanya 50 kali. Naam, separuh. Ataupun ada yang kata, nah, ada yang kata juga amma zaniya ghairul muhsana min al-ima fala tuhad. Tapi orang yang zina pada ghair muhsana, bukan muhsana, min al-ima, pada ima itu pada hamba, dia tidak ada had untuknya. Tetapi ada rotan juga untuknya, ta'diban, untuk apa? Untuk dia tidak melakukan sesuatu ini lagi sekali. Ini kata siapa? Kata Imam Ibn Abbas. Khilafan li jumhur al-fuqaha, kalau ikutkan pada semua jumhur fuqaha, amah yang muslimah, hamba yang muslim adalah hadnya separuh pada had pada perempuan yang merdeka ataupun perempuan yang bebas. Naam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim.
Jadi pada ayat ini kita kena faham satu, mengikutkan pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kata sunnah di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah zawaj. Zawaj ini adalah di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana di zaman Nabi alaihi salatu wasallam ada di antara hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bersabda, jaa thalath rahtin ila biyuti azwaj Nabi. Ada tiga lelaki datang pada rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Falamma akhbaru ka'annahum taqalluha. Apabila dia dengar ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat di rumahnya pada ibadah, apa yang dia buat, apa yang dia lakukan di rumahnya, dia kata macam sikit je. Kemudian dia ingat, mana kita pada Nabi? Aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mana kita sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah SWT dah ampunkan untuknya dosanya semua, yang ma taqaddama wa ma ta'akhkhar, apa yang dalam dan apa yang dahulu. Dan ada seorang kata pada orang itu, pada tiga orang itu, ada seorang kata, amma ana fa inni usalli laila abada. Dia kata, saya bangun malam, solat malam, tak berhenti pada solat malam. Selalu dia solat qiyamul lail. Wa qala akhar ana asumu ad-dahra wa la uftir. Dan dia seorang yang lagi, dia kata, saya puasa, maksud puasa berterusan, setiap hari puasa. Dan seorang lagi dia kata, ini dalil yang kita nak, dia kata apa? Wa qala akhar ana a'tazilun nisa fala atazawwaj abada. Seorang yang lagi dia kata, saya tak kahwin langsung, saya jauh pada perempuan dan tak kahwin langsung, tak nak kahwin langsung. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian datang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qal antumul ladzina qultum kadza wa kadza, kamu yang kata seperti ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar orang tu, dia kata, kamu yang kata seperti ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya dia, kamu yang kata seperti itu? Ama wallahi inni la akhsyakum ila Allah wa atqakum lahu. Sesungguhnya saya adalah yang paling takut pada Allah Subhanahu wa taala dan paling bertakwa padanya. Walakinni, tetapi aku puasa dan asumu wa aftur. Maknanya saya puasa dan kadang-kadang puasa, kadang-kadang tinggal puasa. Wa usalli wa arqud, dan saya bangun malam dan kadang-kadang tidur tak solat malam. Wa atazawwaju nisa, dan kahwin pada perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak mengikut pada sunnatku, falaysa minni, maknanya dia bukan, falaysa minni, bukan pada golongan umat maksud. Naam, atau kama qala. Maksud pada bab ini ittiba' as-sunnah wa zawaj sunnah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang jangan tinggalkan di antara sebab duit, di antara sebab macam-macam. Usaha untuk dapat bab ini. Seperti mana dulu, kalau orang tak mampu untuk nak kahwin dengan hurrah, dia kahwin dengan amah. Maksud dengan hamba. Kalau dia tak mampu nak kahwin dengan perempuan yang bebas. Zaman kita sekarang tak ada sesuatu itu, tak ada hamba lagi, tak ada. Tetapi ada keluarga yang dia nak suami yang salih, yang dia nak anak yang salih. Ada juga perempuan yang dia nak suami yang salih, ataupun terbalik. Jadi kalau tak mampu, kalau rasa dengan urusan dengan keluarga seperti itu, tidak boleh. Kita mungkin ada keluarga yang lain, terima kita dengan keadaan kita seperti itu. Faham? Jadi pada bab ini, cari sesuatu yang halal untuk tak jatuh dengan sesuatu yang haram. Waliyazubillah. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba alaikum wallahu alimun hakim. Allah Subhanahu wa taala nak pada kita untuk tunjukkan amalan yang baik untuk kita, dan tunjukkan pada jalan anbiya, para nabi-nabi yang dahulu. Litaqtadu bihim, kenapa? Untuk kamu qudwah, maksudnya ambilnya sebagai qudwah, sebagai mengikut badannya seperti mana yang dia buat. Wa yatuba amma salam, dan Allah Subhanahu wa taala ampunkan untuk kamu. Naam.
Kemudian wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una syahawati an tamilu mailan 'azima. Allah Subhanahu wa taala nak apa? Nak yuridu an yatuba alaikum. Allah Subhanahu wa taala nak bagi pada kamu untuk apa? Jauh pada jalan maksiat. Dan dia nak pada antum untuk apa? Taubat, nak pada orang yang dia walayazubillah dah pergi kepada jalan yang tidak benar, untuk apa? Untuk dia balik kepada jalan jalan antamilu mailan 'azima. Naam, untuk balik kepada jalan yang benar. Naam. Yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Yani Allah Subhanahu yuridullahu an yukhaffifa 'ankum. Allah Subhanahu wa taala nak mudahkan untuk orang. Macam dahulu tu nak mudahkan untuknya untuk apa? Untuk tidak susah-susah. Kalau dia contoh nak hanya boleh kahwin dengan hurra, perempuan yang bebas saja, jadi macam susah, mungkin ada seorang tak mampu dah ataupun tak boleh. Jadi Allah Subhanahu wa taala bagi macam cara yang lain untuk apa? Untuk dapat seperti mana kahwin dengan amah. Untuk apa? Untuk mudahkan untuk orang itu. Untuk dia tidak melakukan sesuatu yang haram. Naam. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Yani insan jangan kata saya orang baik, insya-Allah saya tak jatuh pada sesuatu yang haram. Saya insya-Allah kita semua kata insya-Allah. Tetapi setiap orang kena jaga pada dirinya. Setiap orang kena jaga pada dirinya. Sesuatu yang haram ini awaluhu sa'ab. Walaiyaz billah. Sesuatu yang perkara yang haram, awalnya macam semua orang akan rasa fitrahnya, tanpa kita fikir pada dia agama ataupun tidak, dia jaga agama ataupun tidak. Fitrahnya dia tidak nak seperti itu. Orang kebanyakan fitrahnya macam dia tak nak. Agamanya pun kata tak boleh buat, jadi dia jaga tak buat. Walayazubillah, syaitan dia ada pengalaman banyak. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran, syaitan kata apa? La'ughwiyannahum. Dia akan bagi pada hamba Allah Subhanahu wa taala itu sesat dekat dunia ini. Dia itu kerjanya. Jadi dia akan masuk macam-macam pintu. Untuk apa? Untuk nak bagi mudahkan perkara yang haram. Dan walayazubillah, awal perkara yang haram, mana-mana sesuatu, bukan cakap tentang zina walayazubillah sahaja, bukan tentang zina sahaja. Untuk semua perkara yang haram, awalnya mungkin susah, tapi kemudian orang macam rasa macam dah benda jadi biasa, walayazubillah. Jadi kita hadkan pada sesuatu itu untuk apa? Untuk kita jaga sunnah Nabi SAW pada tidak melakukan sesuatu yang haram. Sebab apa? Wa khuliqal insanu dha'ifa. Sebab hamba Allah Subhanahu wa taala ini adalah dhaif. Dhaif pada pegang sesuatu itu, maksud pada perasaan dia, pada perempuan ataupun sebagainya. Jadi pada bab ini kita kena jaga betul-betul. Naam. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Sebelum saya lupa pada bab ini, pada bab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, untuk orang jaga pada syariat tentang di antara lelaki dan perempuan. Kalau kita tengok pada had untuk zina, Allah Subhanahu wa taala mula dalam Al-Quran dengan seperti mana dalam surah An-Nur, dia mula dengan perempuan. Wazaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma bi'adillah. Wazaniyatu wazani. Dia mula dengan zaniyah. Tapi dalam ayat sariqah, bercuri, wasariqu wasariqah, dia mula dengan wasariq, dengan lelaki. Kenapa? Apa hikmah Allah Subhanahu wa taala mula dengan perempuan dulu dalam ayat waliyazubillah zina, dan pada sariqah mula dengan lelaki? Kenapa macam itu? Kerana disebabkan, maaf, ini kataan bukan umum, tetapi kebanyakan perkara itu mula pada perempuan awal-awal. Harap tak ada orang terasa pada bab ini. Bukan umum. Kebanyakan kita tengok, bukan semua. Illa man rahimah rabbi. Tetapi
ini perkara ini kena jaga pada semua pada lelaki dan perempuan. Pada sariqah, pada mencuri, mula dengan lelaki kebanyakan. Kebanyakan jadi mula pada itu. Ini Al-Quran pun mula dengan seperti itu. Pada had zina adalah mula dengan perempuan. Pada had sariqah, pada bercuri, had untuk sariqah adalah mula dengan lelaki. Ini perkara bukan umum, bukan semua. Tetapi kebanyakan boleh kata seperti itu. Jadi, perempuan pun ada bab yang besar untuk dia kena jaga. Ada sesuatu yang besar kena jaga. Iaitu kena jaga hormat pada jalan, kena jaga hormat pada pakaian, pada cara cakap dan sebagainya. Semua itu kena jaga. Pada bab ini semua kena jaga banyak. Lelaki pun wajib, lelaki perempuan ataupun semua adalah wajib untuk apa? Untuk ghaddul basar. Jika dia nampak sesuatu yang haram, dia tak tengok pada sesuatu itu. Jaga aurat, jaga pada bab ini. Dan ada sesuatu yang penting kita di antara macam mujtama' ataupun hidupan kita dekat sini. Saya orang Syria tapi saya kahwin dengan orang Melayu dan alhamdulillah duduk di Malaysia sudah berapa tahun alhamdulillah. Jadi macam saya tengok pada adat ada sesuatu yang pun kita di antara amalan kita pun kita kena jaga, seperti mana majlis hari raya dan sebagainya. Ini banyak kita kena jaga pada bab ini. Kena jaga pada bab ini untuk apa? Untuk jaga pada di antara keluarga. Kadang-kadang ini adalah sesuatu yang sangat bahaya juga. Jadi kita kena jaga pada bab ini. Sama juga pada majlis kahwin. Macam sini dekat Malaysia kita tengok majlis kahwin adalah campur lelaki perempuan semua sekali. Ini pun kita kena jaga pada bab ini. Semua bab ini seperti ini semua kena jaga pada muamalat dan sebagainya. Jadi kita tidak boleh nak ubahkan. Sekarang adat bukan tak boleh ubah, boleh. Tetapi mungkin susah nak ubahkan semua adat orang yang lain. Mungkin susah. Bukan kita kata salah. Jika kita jaga pada adab, jaga pada halal dan haram, insya-Allah tidak ada masalah pada bab ini. Tetapi kalau kita nak ikutkan asal, kalau kita nak ikutkan asal, dilarangkan campurkan. Mungkin ada orang kata tapi dia keluar bukan pakai baju apa-apa, dia memang pakai baju yang dia keluar dekat jalan. Yes, betul. Tidak ada masalah pada bab ini, tetapi di sama waktu kena jaga pada cakap dan sebagainya. Jadi banyakkan pada benda-benda sebenarnya. Banyakkan pada benda-benda. Ini di antara sesuatu yang kita jaga adalah ghaddul basar. Maknanya jaga mata kita. Jaga mata, jaga lidah, jaga akhlak muamalat dengan orang. Semua sesuatu itu kita kena jaga betul-betul. Sebab wal-iyazubillah boleh jadi sesuatu yang akan bawa kita ke neraka, wal-iyazubillah. Naam. La ilaha illallah. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Kemudian ayat tentang duit ataupun harta. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang beriman, macam mana cara makan duit dengan batil, cara batil? Maksud orang ambil duit pada orang kata saya akan jalankan duit kamu ni untuk apa? Untuk sekejap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam سيدي ورحمة الله وبركاته. اوكي انا اسوي لك غرفه ان شاء الله. الله يكرمك يا سيدي. الله يسلمك. تفضل سيدي. الله يجزاك خير. Haji Syamsuddin boleh masuk insya-Allah. Okey. Macam mana orang makan duit dengan cara batil? Macam mana caranya? Adalah contoh orang kata bagi duit kamu, saya akan jalankan meniaga untuk kamu. Kemudian
duit itu hilang, habis. Kenapa? Dia kata dah rugi. Sebab dia tak fikir betul-betul pada berniaga tu adakah okey ke ataupun tidak. Atau dengan cara melakukan sesuatu yang haram seperti riba ataupun main judi. Itu semua itu adalah dengan apa? Dengan ataupun tipu dalam keadaan itu. Semua itu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijara an taradin. Kecuali kalau tijara dalam perniagaan dia ada sesuatu namanya kadang-kadang dapat untung, kadang-kadang tak dapat untung langsung, kadang-kadang ada rugi. Jadi kalau tijara kita kena rida, kalau berniaga kita kena rida. Kalau kita memang join dengan satu orang memang yang kita tahu dia memang jaga agama dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok dia macam kali ni tak dapat untung banyak, kita rida pada bab ini, kita rida pada bab ini. Dan juga berniaga itu kena ada taradhi, kena ada di antara dua-dua, memang dua-dua terima. Maksud terima semua keadaan. Wala taqtulu anfusakum innallaha bikum rahim. Dan juga janganlah bunuhkan diri. Janganlah bunuhkan diri waliyazubillah. Naam. Bunuhkan diri ataupun bunuhkan, maksud wala taqtulu anfusakum, macam ada orang bunuhkan orang yang lain, itu pun adalah sesuatu yang haram, yang tidak boleh dilakukan. Innallaha kana bikum rahimah. Tidak boleh bunuh orang ataupun di sama waktu tidak boleh bunuhkan diri. Innallaha rahimun bikum. Naam. Wa man yaf'al dhalika 'udwanan wa dhulman fasawfa nuslihi nara. Ya Allah. Siapa yang lakukan ambil, maksud duit orang, ambil pada duit orang, dan dia memang niat macam tu, niat nak ambil duit itu, nak tipukan orang, nak curikan duit orang tu dengan cara tipu ke apa, fa inna, apa akan jadi untuknya? Apa akan jadi untuknya? Fasawfa nuslihi nara, akan ada waliyadu billah neraka untuknya. Seperti mana hadis Nabi SAW tentang orang ambil duit ataupun pinjam duit. Contoh, orang ambil duit, kata contoh dia ada satu berniaga, kemudian dia perlu sangat duit. Jadi dia perlu untuk apa? Untuk pinjamlah duit pada satu orang. Jika dia niat untuk nak pulang duit itu, Allah Subhanahu wa taala akan bantu dia untuk pulang. Tapi jika dia niat untuk hanya nak macam tu, nak curi ataupun nak ambil duit itu, Allah Subhanahu wa taala akan azab untuk dia, akan ada azab untuk orang itu. Maknanya Allah Subhanahu wa taala akan azab untuk dia sebab niat dia seperti itu. Seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Hurairah, kata Nabi alaihi wasallam bersabda, man akhadha amwalan nas yuridu adaaha addallahu anhu. Barang siapa yang dia ambil duit pada orang, maksud pinjam duit ke ataupun ambil duit untuk nak jalankan perniagaan dia dan sebagainya, dan dia niat nak pulang duit itu, dia niat nak pulang duit itu, bukan niat dia nak ambil duit itu untuk dia, addallahu anhu, maka Allah Subhanahu wa taala akan apa? Akan mudahkan untuk dia pulang duit itu. Wa man akhadhaha yuridu itlafaha atlafahu Allah. Dan barang siapa yang ambil duit itu dalam niatnya untuk hanya nak guna, nak habiskan, nak ambil untuk dirinya ke, ataupun dia tak kisah, tak fikir rugi apa dan sebagainya, tak apalah, bukan duit saya, apa-apa jadi, tak ada masalah. Kalau dia niat seperti itu, atlafahu Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan ada untuk dia apa? Akan ada azab untuk dia, maksud pada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa atlafahu Allah, macam banyakkan pada kata adalah akan ada susahkan untuknya dalam dunia, dan dalam dunia ada yang kata dalam dunia dan juga akhirat. Subhanallah. Jadi pada bab ini kita jaga juga pada hal duit, pada bagian duit, untuk duit. Siapa yang ambil duit, niat dia nak pulang, Allah Subhanahu wa taala akan bantu dia untuk sampai pulangkan duit itu.
Ini pada semua keadaan, bukan syarat untuk meniaga, bukan syarat untuk pinjam. Sama kalau pinjam untuk rumah, pinjam untuk kereta, pinjam untuk nak beli sesuatu, semua benda tu kalau niat kita nak bayar, bukan niat kita macam tu, insya-Allah Allah Subhanahu taala akan bantu kita biiznillah Subhanahu taala. Tapi kalau kita niat dah lah saya sekarang tahun ni beli kereta, pakai kemudian tak kisahlah bank nak tarik-tarik ke apa. Sini tetap kena bayar, tak tetap kena bayar, tetap kena bayar. Kan macam ada pada undang-undang tetap kena bayar, macam mana pun kena bayar. Tetapi kadang-kadang ada melalui bukan pada bank ataupun melalui pada orang beli kereta badannya, kemudian dia kata saya akan bayar setiap bulan tapi tak bayar. Ini semua benda ni yani subhanallah, siapa yang niat dia betul untuk dia nak uruskan benda ni, nak pulang duit itu, insya-Allah Allah Subhanahu taala akan mudahkan untuknya. Tetapi walayazubillah kalau orang niat bukan seperti itu, siap-siaplah untuk macam-macam datang pada kita. Kadang-kadang orang kata macam-macam musibah datang pada kita, macam-macam hal datang pada kita. Dia kata tak tahu, Allah Subhanahu taala ujikan saya banyak. Kita kena faham ujian pada Allah Subhanahu taala kadang-kadang memang itu untuk apa? Untuk mengangkatkan darjat kita. Tetapi kadang-kadang juga kena hati-hati. Itu dihasil pada amalan kita. Balasan untuk amalan kita. Macam mana amalkan dekat dunia. Orang makan duit haram, walayazubillah, ambil duit bukan duit dia, ataupun muamalatnya haram, banyak perkara buat haram. Kemudian datang badannya musibah, kata Allah SWT hantar badan saya musibah. Ini sebab kamu. Tengok apa yang kamu buat. Muhasabahkan diri sebelum ada datang satu hari ada hisab. Amamal khalaiq kullaha. Setiap depan semua orang. Allah SWT akan hisabkan kita. Mungkin Allah SWT satar untuk kita. Allah SWT apa maksud satar? Maknanya Allah SWT tutup untuk kita. Tak bagi nampak apa yang kita lakukan depan orang. Baik. Tetapi ini di dunia. Kita adakah jamin insya-Allah Allah SWT akan tutup juga di akhirat? Minta Allah SWT seperti itu. Kalau orang dia macam dia rasa tak takut, cuba fikir, cuba bayangkan. Sekarang kalau kita apa yang lakukan dalam hidupan kita semua. Apa yang lakukan dalam hidupan kita semua, kita macam setiap orang umur dia berapa tahun. Adakah dia berani, contoh dia ambil katalah kalau hidupan kita ni seperti mana record dalam satu file, dah ada semua hidupan kita dari awal sampai akhir. Kita berani ke nak buka macam video ini dari awal hidupan kita sampai akhir depan keluarga kita ataupun depan sahabat kita ataupun ayah mak? Boleh ke kita nak tengok sama-sama apa yang saya lakukan dalam dunia ini dari awal sampai akhir? Cuba rasa perasaan macam mana kalau macam ni. Boleh ke kita nak lakukan seperti itu? Saya rasa semua orang tak nak. Tak nak buat seperti ini. Tak nak buat sebenarnya. Mana takutlah. Ya Allah, malu ni. Macam mana ni? Cuba bayangkan. Cuba fikirkan. Ini kita sebut depan keluarga saja. Hari kiamat. Amamal khalaiq kullaha. Depan semua hamba Allah SWT. La ilaha illallah. Jadi siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala, siapa yang lakukan sesuatu yang haram ataupun walayazubillah ambil duit haram ataupun dia ambil hak pada anak yatim ataupun pada duit yang bukan duitnya ataupun miras, faraid dan sebagainya, semua itu ingatkan satu hari mungkin Allah Subhanahu taala depan orang tunjuk baik, kita baik sangat, bagus sangat. Tapi ingatkan satu hari akan datang, akan ada hisab, hari balasan untuk amalan kita. La ilaha illallah. Kana dzalika 'ala Allah yasira. Bukan susah bagi Allah Subhanahu taala masukkan orang itu dalam neraka. Orang yang habiskan maksud pada ambil duit orang dengan mungkar ataupun hak orang dengan mungkar, hak semua. Wa in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum. Jika kamu jika kamu menjauhkan pada kabair,
Kabair apa maksud kabair? Kabira seperti mana syirik billah waliyad billah, ataupun bunuhkan orang itu kira di antara kabair, ataupun zina. Zina itu kabair, adalah sariqah, bercuri pun orang itu adalah kabair. Jika kita menjauhkan pada kabair itu sesuatu dosa-dosa yang besar, Allah Subhanahu Wa Taala apa akan buat? Natajawaz. Allah Subhanahu Wa Taala akan apa? Akan nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilukum sayiat, dosa-dosa yang kecil insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan. Tapi asalkan kita tidak lakukan dosa-dosa yang besar, waliyazubillah. Naam. Wa nudkhilukum mudkhalan karima. لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. Naam. Ayat ini wallahi kalau orang ambil sebagai macam gunakan dalam hidupannya, jika orang guna dalam hidupannya, dia akan hidup dekat dunia ini dengan rida, dengan seronok, tak ada tanpa fikir, tak ada fikir-fikir banyak. Apa itu? Dengan rida. Dengan rida apa maksud? Wala tatamannu ma faddala Allah bihi ba'dakum 'ala ba'd. Allah Subhanahu Wa Taala mungkin ada seorang bagi dia duit banyak, ada seorang fakir miskin. Jangan kita bandang-bandangnya macam kenapa dia ada duit kita tak ada. Kenapa dia dapat kita tak dapat, dan sebagainya. Atau fikir pada bab ini macam kenapa dia ada banyak, kita tengok pada harta dia, kita tengok dia ada rumah besar, ada kereta besar, ada macam-macam untuk dia. Kita tak ada sesuatu itu. Ridha itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidupan kita. Kita ridha dengan apa yang Allah bagi pada kita. Sebab apa? Sebab itu yang terbaik pada kita. Itu yang terbaik pada kita. Untuk keadaan kita itu yang terbaik. Kalau waliyazubillah, kadang-kadang orang dapat seperti mana kita terangkan sebelum ni dalam ayat-ayat yang lain. Orang kadang-kadang dapat duit banyak, kemudian berubah akhlaknya, berubah muamalatnya, waliyazubillah. Jadi, pada ayat ini pun kita kena jaga pada la tatamannu ma akhadhal akharin. Nah, jangan harap macam sesuatu yang ada pada orang yang lain. Nah, lirijali nasibun mimma iktasabu wal nisa'i nasibun mimma iktasab. Nah, dalam ayat ini kata Ummu Salamah, ayat ini di antara sebab nuzulnya, kaum lelaki pergi untuk perang, dia melakukan perang itu, dan lepas perang dia dapat macam-macam. Dia kata lelaki pergi perang, tapi perempuan tak pergi. Perempuan duduk dekat rumah, tak ada pergi perang dengan lelaki. Wa innama laha nisful miras, dan perempuan ada selalu macam kalau kita tengok dalam faraid, kadang-kadang perempuan dapat separuh pada lelaki, tak dapat sama dengan lelaki kadang-kadang. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat ini, wala tatamannu ma faddala Allah bihi ba'dakum 'ala ba'd. Yani semua ini ada hikmah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kaya, orang miskin, orang dapat duit banyak, orang tak dapat duit banyak, itu semua ada hikmah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Was'alullaha min fadlih. Was'alullaha min fadlih. Yani tanya pada Allah Subhanahu Wa Taala, minta pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah Subhanahu Wa Taala murahkan rezeki kamu ataupun bagi pada kamu. Naam. Lirijali nasibun. Naam. Tolong tutup mic para penonton. Nah, jadi lirijali nasibun adalah ada bahagian untuknya disebabkan apa? Disebabkan amalan dia usaha dia dapat. Walin nisa'i nasib juga. Dan walin nisa'i nasib, untuk perempuan pun ada bahagian untuknya. Mimma iktasabn pada apa? Pada taatnya untuk suaminya, dan menjaga pada meruannya, dan menjaga keluarganya dan sebagainya. Itu pun ada pahala. Jangan ingat perempuan duduk di rumah tak buat apa-apa. Sebenarnya perempuan itu kerjanya lebih pada lelaki. Lelaki mungkin kerjanya dia cari nafkah untuk keluarga, nak cari nafkah untuk isteri dan anak-anak. Tapi perempuan ini dia siapkan sebenarnya umat. Dia siapkan umat, bukan siapkan jaga anak dia sahaja. Kenapa?
Sebab kemungkinan anaknya ni disebabkan tarbiyahnya yang terbaik, akhlaknya yang terbaik, muamalatnya yang terbaik, jadi satu hari di antara orang ulama ataupun jadi satu hari di antara orang yang beri manfaat, bukan syarat ulama pada agama, yang beri manfaat, jadi pada orang yang beri manfaat untuk orang yang lain ataupun buat sesuatu yang ada manfaat untuk orang yang lain. Benda ini tak mustahil. Jadi sebenarnya perempuan pun ada bahagian yang besar untuknya. Sekarang zaman kita boleh kata banyakkan pada perempuan kerja. Kalau zaman dulu, perempuan duduk di rumah tak ada kerja. Perempuan kebanyakan dia duduk di rumah, maksud dia jaga anaknya dan sebagainya. Dan benda ini bukan kurangkan pada hak perempuan. Bukan kurangkan pada hak pada perempuan. Maksud dia bagi dia tak kerja. Adakah dia zalimi ke kalau dia buat macam tu? Dia tak bagi perempuan kerja? Tidak. Bukan fahaman pada bab ini bukan seperti ini. Siapa yang dia kerja pada perempuan, dia faham apa saya cakap. Dalam keadaan kita kerja, akan ada macam-macam. Tanpa kita cakap, memang kita kata, memang kita jaga semua dalam kerja. Tapi akan ada gangguan. Mungkin ada gangguan pada orang. Mungkin ada cakap-cakap pada orang. Mungkin ada bos besar. Kadang-kadang dia sampai marah pada kita. Ini benda yang terjadi lah. Biasa terjadi. Biasa terjadi. Tapi kebanyakan pada zaman dulu, kalau orang tengok pada isteri orang, orang tu marah. Tengok saja, tengok saja dia marah. Orang tu di dulu dia jaga seperti itu. Kalau perempuan berjalan dekat jalan, ada orang cakap dengan dia, semua marah. Tapi zaman kita tak, mana ada. Sekarang mana ada seperti itu. Jarang kita dapat seperti itu. Ada, memang ada. Bukan tak ada. Ada. Tetapi dah jadi macam biasa. Perempuan dulu mungkin ini yang saya tak adalah umur saya banyak, tetapi saya hidup di satu tempat. Satu masa saya pergi satu tempat adalah orang dekat sana boleh kata macam tak ada perempuan. Saya pun terkejut pada keadaan seperti ini. Sebab orang tu jaga macam zaman dulu. Di Syria macam dah biasa. Tapi saya pergi ke Yaman. Satu tempat di Yaman namanya Tarim. Dekat situ saya tengok orang, subhanallah, macam perempuan tak wujud dekat situ. Dia ada dekat pasar-pasar ada. Tapi ada macam masa khas untuk orang tu. Dia ada masa khas, dia jaga. Jarang kita nampak perempuan jalan, pergi pasar, beli barang dari kedai apa. Kebanyakan lelaki yang uruskan seperti itu. Orang tu sangat berjaga. Lagi perempuan sana tutup semua, pakai hitam semua tutup. Itu adalah sesuatu yang baik. Kita tak cakap tentang maknanya kalau orang tak tutup muka dan sebagainya, itu bukan tidak baik. Tidak. Kalau sudah buat yang wajib adalah tutup semua kecuali muka, tapak tangan. Maaf, muskilah. Tak ada masalah pada bab ini. Baik. Tapi kita cakap pada macam mana cara muamalat dekat sana. Macam boleh kata kes lelaki ganggu perempuan zero, ataupun boleh kata jarang dapat. Lelaki kacau perempuan dekat jalan ataupun cakap dengan dia, jarang dapat. Jarang tengok seperti itu. Baik. Kenapa? Sebab orang tu adalah jaga. Dia jaga pada bab ini. Zaman kita ni pun bukan maknanya kalau adalah orang macam biasanya perempuan, dia akan jaga pada anaknya. Ingatkan sesuatu ini. Kalau kita dah siapkan anak yang bertakwa, anak yang baik, itu adalah sesuatu yang bagus. Kita tidak kata perempuan tak boleh kerja, tidak boleh bagi kerja ataupun sebagainya. Tetapi kerjakan sesuatu yang sesuai dengan keadaan perempuan. Jangan kerjakan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan perempuan. Ada banyak kerja yang banyakkan hubungan perempuan dengan perempuan, ataupun kerja ini kebanyakan sesuai dengan kerja perempuan. Tapi ada kerja-kerja tak sesuai dengan perempuan. Kerja seperti itu. Macam-macam ada kerja. Kita tak nak luas pada bab ini. Tetapi asalkan kita jaga syariat. Jagakan akhlak. Jaga muamalat. Kalau kita insya-Allah kita boleh jaga pada bab ini, tidak ada masalah. Perempuan nak kerja silakan. Tak ada masalah pada bab ini. Tapi jaga pada bab ini. Nah, kadang-kadang kalau kita nak kata tentang perempuan dan lelaki, sekarang kadang-kadang perempuan ada yang dapat duit lebih banyak pada lelaki pun. Di antara kerja dan sebagainya.
Tidak ada masalah pada bab ini. Tetapi beruntunglah siapa yang dapat dunia dan akhirat. Nak kata dapat akhirat memang beruntunglah. Dapat dua-dua pun beruntung. Tidak ada masalah. Walikullin ja'alna waliyan mimma tarakal walidani wal aqrabun. Naam. Dan pada ayat ini walikullin ja'alna waliyan mimma tarakal walidani wal aqrabun itu adalah tentang pada miras. Cakap setiap orang pada lelaki ataupun perempuan dia akan dapat apa miras faraid maksudnya. Walladzina 'aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum. Naam, juga kemudian والذين تحالفتم معهم في الجاهلية على النصر والإرث وهم موالي الموالاة حيث كان الرجل يعاقد الرجل فيقول ترثني وأرثك. نعم فآتوهم نصيبهم من الميراث. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Ayat ini turun pada Sayyidina Abu Bakar disebabkan adalah Sayyidina Abu Bakar dan anaknya hina abal Islam, apabila dia tak nak masuk Islam, anak Sayyidina Abu Bakar. Fahalafa Abu Bakar alla yurithu. Kemudian Sayyidina Abu Bakar kata, demi Allah orang ini tidak akan dapat harta padaku. Maksud apa yang miras faraid itu tak akan dapat padaku. Falamma aslam, apabila dia sudah Islam, masuk Islam, amara an yu'tiyahu nasibahu. Kemudian apabila dia Islam, Nabi SAW suruh pada Sayyidina Abu Bakar bagi bahagiannya apa yang dia nak. Nah, la ilaha illallah. Mungkin naqif huna insya-Allah. Maaf saya tak perasan pada jam, subhanallah. Kita cakap tentang bab ni. Samihuna, mohon maaf jika kita luaskan pada bab ini sikit, tapi adalah dikira di antara bab yang penting pada hidupan kita. Barakallahu fikum. Ingatkan pada apa yang kita cakap, perkara-perkara yang penting. Semoga insya-Allah ada manfaat untuk semua biiznillah subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz. Terima kasih banyak. Amin. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.